So tekan volume down. Okey. Jadi macam ni. Hai gang, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama dengan Joe dalam channel Kita Buat Dia. Okey, minggu ni sebenarnya Joe nak review satu action camera yang dikatakan mampu bersaing dengan GoPro. Dikatakanlah macam tu. Tapi kita tak tahu macam mana spek dia, apa fungsi, apa kelebihan dan kekurangan dia. Jadi kita akan sama-sama tengok apa je nama kamera tu. So macam biasa, Joe ni review jujur orang kata kan. Kalau barang tu bagus, kita katakan bagus. Kalau tak bagus, kita tak bagus. Okey, satu kamera ni Joe dah dapat kan. Jadi kita akan sama-sama review. Let's go, follow Joe. Okey, ini dia tuan-tuan. Kita ada satu kamera, action camera daripada Akaso Brave 7 kan. Okey, tengok dia punya packing kan, dia punya packaging ni lebih kurang sama je macam GoPro tu. Boleh dikatakan kalau Joe, yalah, kalau kualiti dia sebaik ataupun setanding dengan GoPro 7, apa salahnya kalau kita kata barangan ni pun sangat-sangat padu kan. Tapi kita tak tahu dia punya fungsi dia macam mana, resolusi dia apa semua. Okey, Joe ada baca sedikit lah berkenaan dengan kamera ni. So satu yang pertama berkenaan dengan harga. Jadi kalau pada Joe harga dia berpatutan. Tapi kita tak tahu tau, kita tak tahu dia punya fungsi dia macam mana ke apa semua. Tapi harga dia tak sampai pun RM600, lingkungan dalam 560, 580, lebih kurang range macam tu lah. So tak sampai pun dalam RM600 Joe beli. Lagi kamera kecil ni, orang kata action camera lah, kecil kan, sesuai untuk aktiviti outdoor kan. Lepas tu sesuai kalau kita nak buat untuk ride kan. Maksudkan sekarang ni dah lama tak ride kan. Sesuai kalau kita nak guna untuk ride. Lepas tu lagi satu untuk content creator yang baru. Jadi Joe nasihatkan kalau boleh content creator yang baru, janganlah membazir beli kamera-kamera mahal. Kalau boleh mulalah dengan kamera-kamera murah lagi kan. Kalau boleh mula dengan kamera murah dulu. Okey, so ini antara satu contoh yang Joe akan boleh bagi yang sesuai untuk content creator yang baru. Alright, kita nak teruskan lagi. Joe difahamkan kamera ni ada tulis kat depan ni sebenarnya resolusi dia, dia punya resolusi apa sampai 4K 30p. Alright, so dia lepas tu dia ada banyak macam-macam lagi lah. So kita akan unbox sama-sama, lepas tu kita pergi review dan kita akan nilaikan sama-sama. Alright, let's go. Jom kita mulakan projek kita. Okay, jom kita tengok apa ada kat dalam ni. Okay, ini tuan-tuan, ini sebenarnya external mic tau. External mic ini tuan-tuan boleh dapatkan optional daripada Akaso jugalah. So nanti Joe akan letak link di bahagian description. Ini external mic dia. So dia Joe beli sekali sebenarnya external mic ni, sebab kita nak test macam mana internal mic dia dengan external microphone yang disediakan sekali. Tapi kena beli berasingan. Okay, so ini dia punya external mic. Dan kita nak buka, ni yang penting sebenarnya, kita nak buka kotak. Kan, ni yang istimewa dia, kita nak buka kotak apa yang ada dekat dalam Brave 7. Tapi sebelum tu Joe baca dekat depan ni dia ada dua color screen, bermaksud screen dia depan dengan belakang. Lepas tu dia ada IPX8 waterproof camera. Jadi kamera ni dah boleh masuk dekat dalam air sebab dia dah disediakan sekali dengan IPX8. Lepas tu dia ada lagi dia punya resolusi 4K 30 fps. So bermaksud gambar sangat jelas lah. Dan lepas tu dia punya kamera untuk kita tangkap gambar 20 megapiksel. Jadi kat sini memang sangat-sangat clear. Lepas tu kat belakang dia ada macam-macam lagi. Dia ada mount apa semualah. Dia akan tunjuk, dia akan sediakan semua sekali. Kat dalam ni dia dah bagi sekali. And then lepas tu dia ada voice control. And then adjustable view angle. Okay, dah sediakan sekali dengan adjustable view angle. Diving mode, jadi kalau kaki menyelam sangat-sangat sesuai kalau nak pakai diving mode ni kan. Jadi kamera ni memang sesuai untuk diving mode. Dan lepas tu dia ada support external mic. Lepas tu multiple shooting mode. Okay, macam-macam. Ada wireless remote control lagi. Dan ada lagi satu dia boleh shoot untuk slow motion. Okay, kita nak buka. Jangan buang masa, kita nak buka kotak. Apa kat dalam ni? Alright, buka dari bawah. Jom buka dari bawah. Okay, tu dia
Okey, untuk content creator sangat-sangat sesuai. Content creator yang baru nak bermula sangat-sangat sesuai. Kamera yang comel kecil ni untuk kaki-kaki ride pun sangat-sangat sesuai. Dan kalau kata nak buat second camera ataupun yang suka hiking ke apa ke semua, memang sangat-sangat sesuai. Kecil, comel, sebiji macam GoPro orang kata kan. Tu orang kata mampukah bersaing kan dengan GoPro. So kita buka lens depan dia, tu dia. Itu dia lens dia. Nampak tak? Dia bulat, clear, dia bulat besar lens dia ni. Okey tuan-tuan, kita dah unbox semua. So Jo dah buka kan tadi, Jo dah buka semua-semua ni. Okey, dekat dalam ni semua dia ada barang-barang macam ni. Jadi dia dah sediakan bermacam-macam jenis mount dekat dalam ni. Okey, bateri tuan-tuan akan dibekalkan dengan dua bateri. Satu dekat dalam Akaso ni, Akaso Brave 7 ni dia sediakan satu bateri dan satu lagi dia sediakan kat luar. Jadi ada dua bateri dan ini yang best, dia dah siap sekali dengan remote. Nampak tak? Okey. Jadi tuan-tuan tak payah pening-pening nak beli remote ke apa, semua dah ada kat dalam ni. Alright, so harga dia tak mahal, jom beli dalam 580 sahaja action camera ni. So jom kita cuba on tengok. Tekan lama-lama. Oh, dia ada bunyi save kan. So jom akan buka dia punya plastik cover ni. Okay, ni Jom dah buka plastik cover dia. So screen sangat-sangat cantik dan clear. Alright. Okey, tuan-tuan tengok dia datang sekali dengan casing. Right, tuan-tuan boleh nampak dia datang sekali dengan casing. Okey, casing ni boleh buka. So bila tuan-tuan buka dia akan keluar kecil sahaja. So dia kalau kita nak masuk dalam air, sebenarnya kita tak perlu pakai casing pun dah boleh pakai dah. Kalau sebab kita dah kamera ni dah dibekal dengan IPX8, bermaksud kamera ni sendiri pun boleh jatuh dalam air, tak ada masalah. So tuan-tuan boleh je masuk dalam air. Tetapi kekurangan dia, tuan-tuan masih lagi kena pakai frame ni. Tuan-tuan kena pakai frame sebab dekat bawah ni tak ada mount kaki yang mount yang untuk kita cucuk dengan kita, untuk kita stand ke apa ke ataupun ni. Dia masih lagi perlukan. Itu saja kekurangan, kita masih lagi perlukan frame. Dan satu lagi masalah dia, kalau kata Jo lah ni jujur Jo kata, bila frame ni patah ataupun spare part dia mungkin akan bermasalah sikit. Sebab dia punya spare part tak sebanyak GoPro ataupun action camera yang popular dekat Malaysia. Tapi kualiti so far jangan risau, memang sangat-sangat bagus. Okey, dan lagi satu Jo nak cerita pasal apa yang ada dekat tepi-tepi ni. Okey, dekat bawah ni, ini bahagian bateri. Tuan-tuan bila nak keluarkan bateri, tuan-tuan tarik saja kat sini. And then di tepi ni untuk volume up ataupun menu, boleh kat tepi ni menu up and down. Ini power button on and off. Okey, nampak tak? Kalau Jo off dia, dia bunyi macam ni. Dan kalau Jo on kan dia, kita on macam ni. So dia bunyi, memang canggih bunyi dia. And then lepas tu dekat tepi ni, kat tepi ni ada lagi satu function kat tepi ni. Ini untuk tuan-tuan charge. Kalau dia ada sediakan juga external charger. Tak silap Jo, dia ada bagi external charger dekat sini. Ni dia external charger. Dia ada bagi external charger. Okey, dan tuan-tuan boleh juga charge kat body. Dan mungkin juga kita boleh port yang type C kat tepi. Ni dia, sorry ini external charger yang disediakan. Lepas tu dekat tepi ni tuan-tuan boleh charge. Dan juga mungkin kita boleh output dengan input macam kat reader lah, kalau kita nak baca apa-apa daripada memory card. Yang dekat bawah ni menggunakan micro SD card. Tuan-tuan kena masukkan micro SD card dekat dalam ni. Okey tuan-tuan, sebelum kita nak teruskan orang kata apa, kita nak test kamera ni ke apa, so Jo ceritakan dulu apa fungsi yang ada dekat dalam kamera ni. Okey, jadi dekat sini ada button menu, boleh touch screen untuk kamera ni, dia boleh touch screen. Okey, dan boleh gunakan button tepi dengan atas ni. So ni dia punya spek sangat-sangat kecil, comel Okey, so kalau Jo katakan tuan-tuan confirm tak menyesal lah kalau beli, sebab harga dia sangat-sangat berpatutan dan berbaloi-baloi. Okey, so menu dekat sini ada tekan setting kan, tuan-tuan boleh pilih resolusi yang tuan-tuan nak guna. So dekat sini ada 4K, ada 2.5
1.7K, and then ada 1080p 60, and then ada banyak lagi. Dia ada sampai 720 30 per second. Okey, jadi kalau macam kita ni, kita gunalah kalau kata untuk kualiti gambar yang terbaik disediakan oleh Akaso Brave 7 ni. Kalau Jo pilihkan untuk 4K 30 frame per second. Okey, ada function lain lagi, tuan-tuan boleh pilih untuk image stable. Okey, boleh on ataupun off. Macam ni kita on, and then ada macam-macam lagi function dekat dalam ni. Tuan-tuan boleh setting untuk time lapse, and then lepas tu audio recording apa semua kat dalam ni. Okey, so lain-lain function dekat sini. Tuan-tuan boleh tengok dia punya sound ke apa semua, tuan-tuan boleh tengok setting dekat sini. Okey, jadi kalau kata tuan-tuan nak guna untuk kamera depan, kadang-kadang ada yang minat selfie kan. Macam mana nak on kamera bahagian screen di bahagian hadapan ni? Tuan-tuan cuma perlu tekan button up. Tak silap Jo, button up untuk 3 second macam tu, dia akan tukar ke skrin depan. Kita cuba. Tak berfungsi. Jadi bukan kat situ. Jadi okey, kita try button down pula. Kalau kata button down boleh tak? Sebab Jo pun tak pandai sangat kamera ni, macam Jo cakap tadi. Itu dia. Nampak tak? Itu kamera bahagian hadapan. So kalau kata tuan-tuan nak guna kamera bahagian hadapan, ni boleh nampak Jo kat dalam ni kan. So kalau yang jenis buat vlog ataupun selfie, nak selfie, walaupun ada setengah-setengah yang buat vlogger kan, memang sangat-sangat sesuai skrin di bahagian hadapan ni. Okey, jadi kita patah balik. Tapi kekurangan dia, skrin di bahagian belakang tak on. Okey, ini kekurangan dan kelebihan untuk GoPro, depan belakang boleh on, tapi untuk Akaso dia cuma on depan sahaja. Okey, bila kita nak pergi ke belakang balik, kita tekan lama-lama 3 second, so dia pergi ke belakang balik. Alright. Okey, kita nak review pula lepas ni. Okey, kita nak unboxing, kita nak review kualiti dia macam mana. So kita akan pergi keluar, kita akan try ambil gambar apa semua. Tapi sebelum tu kita dapat satu kekurangan kamera ni yang tak dapat nak bersaing dengan GoPro tadi. So dia tak boleh on kamera depan dengan kamera belakang serentak. Jadi kalau tuan-tuan dah pilih kamera depan, tuan-tuan tak boleh tengok dekat belakang. Tapi kalau tuan-tuan dah pilih kamera belakang, tuan-tuan tak boleh tengok dekat kamera depan. Okey? Betul tak? Betul lah. Itu kekurangan yang kita dapat. So kita akan cari lagi apa kekurangan yang ada dekat Brave 7 ni dengan kelebihan dia. Setakat ni pada Jo, kekurangan tu terlalu sedikit dan berpatutan dengan harga yang kita beli tu. Jadi tak, orang kata apa, dia tak membezakan. Bukan tak membeza, kita tak rugi banyak lah. Sebab kita bermodalkan mungkin dalam 500-600, tapi kekurangan dia sedikit pasal skrin je. Okey, yang lain-lain tu Jo tak pasti lagi sebab kita belum review habis lagi. Lepas ni kita nak keluar, kita nak pergi test review untuk ambil gambar, dan nanti Jo akan letakkan sampel sekali. Okey tuan-tuan, kita kat luar sekarang. Kita nak test kestabilan image untuk Akaso Brave 7 ni. Okey, nanti Jo akan test. Kita akan letak sampel kat sini, tuan-tuan boleh tengok dan nilaikan sendiri. Okey. Okey tuan-tuan, kita dah test dah tadi dia punya kestabilan image tadi kan, daripada video yang Jo buat tadi, sama ada on stabilizer ataupun tak on kan. Dan lepas tu sekarang ni Jo dah test dah tadi. Kita dah test apa tadi? Kita dah test, kita letak sample picture. Sekarang ni kita nak test dia punya audio, speaker dia. So kita nak guna mikrofon dia. Jo akan buat dua sampel, satu menggunakan internal punya mikrofon, satu lagi kita akan guna external. So external tadi Jo dia bawa kan. Okey, ni dia external mic yang disediakan. Alright, kita akan test dua-dua sekali. Alright,
ini sampel video. Kita sebenarnya kita nak ambil audio punya quality sound sebenarnya kan. Kita tak tahu tau macam mana quality sound. Ini Jo gunakan internal microphone. So Jo tak guna external mic. Ini internal microphone yang ada dekat dalam dalam Akaso Brave 7 ni. So nanti kejap lagi Jo guna external mic untuk Brave 7 ni pula. Okay, ini Jo guna external mic yang Jo beli daripada Akaso juga. Okay, tapi Jo tak tahu juga quality sound dia macam mana. So ini testing, hujan suara kan. Okay, Jo tak tahu macam mana. Mungkin sedap, mungkin tak sedap suara Jo ni. Tapi ini Jo guna external mic kan. Nanti balik pada studio, kita test dan comparekan suara dia. Okay tuan-tuan. Okey, kita dah buat review tadi. So kita dah keluar, kita dah ambil gambar apa semua. So pada Jo, kesimpulan dia, kita bukan kata barang ni tak baik. Kita boleh kategorikan baik jugalah. Cuma ada sedikit kekurangan. Masih lagi masalah dekat audio. So Akaso tak berjaya selesaikan masalah audio yang kurang cantik sikit. Pada Jo, audio dia kurang menarik. Okey, tapi kalau tuan-tuan guna external mic tadi, kalau Jo tak suka external mic dia sebab sangat-sangat sensitif. Okey, ni dia dah off dah. Okey, so dia dalam mode standby. Jadi kalau kata mikrofon external mic ni, kalau Jo lebih prefer guna built-in mic. Sebab walaupun built-in mic tak berapa cantik, tapi at least kita boleh adjust balik suara dia. Sebab dia tak ada macam tak ada bass suara dia kan. Tapi masih lagi boleh adjust daripada tuan-tuan guna external mic yang diberikan ni. External mic ni dia sangat sensitif. Bila jauh sikit pun dah tak dapat suara, betul tak kan? Bila dekat belakang, suara pun tak berapa cantik sangat. Jadi pada Jo, itu kekurangan dia lah. Okey, pada tuan-tuan pun boleh je kalau tuan-tuan nak tinggalkan apa-apa komen berkenaan dengan Brave 7 dan mikrofon eksternal yang disediakan ni. Tuan-tuan boleh tinggalkan komen dekat bahagian komen yang akan disediakan. Kalau boleh komen-komen murni lah so janganlah kecam yang teruk-teruk sangat dengan Akaso. Tapi pada Jo, dengan harga disediakan, boleh dikatakan tidaklah teruk sangat sebenarnya. Boleh je dengan harga 5,600 kalau tuan-tuan nak compare dengan kamera-kamera lain. Daripada segi gambar dengan video, no problem. So sangat-sangat cantik. Okey, cuma audio sedikit ada masalah dekat audio. Yang lain tu semua okey. Alright, itu sahaja video minggu ni untuk kita review Akaso Brave 7 ni. Kalau tuan-tuan nak dapatkan Akaso Brave 7 ni, tuan-tuan boleh dapatkan di bahagian link description. Nanti Jo akan letak bahagian link description. Kalau ada apa-apa promosi, Jo akan sertakan sekali. Macam biasalah, kalau ada kod ke apa-apa, Jo akan letak kat sana. So tuan-tuan boleh dapatkan dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. Pada Jo okey je, 500 lebih untuk second camera, untuk kita buat ride kan. Dan kalau untuk content creator yang baru, so sangat-sangat sesuai. Okey, itu saja video kali ni. Jumpa lagi, temu janji kita next video. Okey, jaga diri baik-baik. Okey, jangan lupa subscribe channel. Yang belum subscribe channel kita buat dia. Yang dah subscribe boleh follow IG kita buat dia. Alright, jumpa lagi next video. Assalamualaikum.